Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Memuliakan Tuan Nazir, Lembaga Tuan Nazir dan Majarifin Imam Arifin Muhammad Amin yang diraihkan tetamu istimewa kita pada hari ini, iaitu Rizal, yang diraihkan juga tetamu istimewa kita pada hari ini, Ustaz Adlan Abdul Razak daripada Imam Dua Surah Syakirin. Kemudian yang diraihkan kita walaupun orang sama kita, Ustaz Zul, yang terlibat sekali dengan Ustaz Adlan, Dato' Alim, tuan-tuan dan puan-puan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini kita diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengadakan majlis kita secara tertutup pada hari ini, majlis pengislaman saudara baru kita secara resmi, secara yang bersaksi. Terlebih dahulu izinkan saya untuk membacakan sedikit data yang diberikan kepada saya berkaitan dengan saudara baru kita ini. Nama beliau adalah Rizan Anak Minggu, berumur 22 tahun, bilangan adik-beradik 3, bangsa Iban, tempat lahir Sungai Sebatu Barang, tarikh lahir 9/2/1999, bekerja di Japanese Restaurant. Jadi bagaimana saudara Rizan kita ini dikurniakan hidayah di Allah Subhanahu Wa Taala untuk memeluk agama yang suci ini, saya akan serahkan kepada beliau sendiri untuk menceritakan sedikit dalam 10 minit dari insya-Allah. Tapi yang saya difahamkan secara tidak rasminya Ustaz Adlan telah menanyakan beliau adakah dia percaya Allah, dan Nabi Muhammad Rasulullah, dan dia percaya, dia mengakui secara resminya lah. Maknanya secara batinnya dia telah berislam lah, maknanya secara rasmi dan bersaksi pada hari ini, insya-Allah kita akan lakukan dalam majlis ini. Kemudian yang akan mensyahadahkan beliau ialah Ustaz Zul bila kita. Saya difahamkan Ustaz Zul merawat Rizan, kerana Rizan ada sedikit masalah gangguan marah Rizan. Lepas dari itulah terdetik untuk menyuarakan hasratnya untuk memeluk agama Islam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang yang bukan Islam, kalau mereka berhenti daripada kekufuran mereka, maknanya mereka tinggalkan kekufuran itu, diampunkan habis semua dosa-dosa yang telah terdahulu. Rizan, kamu ibarat seorang yang bayi yang baru dilahirkan, bersih dari dosa. Kami ini yang banyak lagi menanggung dosa, pasal apa? Tidak lama. Jadi orang yang baru di Islam bersih dari dosa, maka jaga kebersihan dan kesucian itu, insya-Allah. Amr bin Al-As, seorang sahabat Nabi SAW, bila dia nak masuk Islam, dia datang jumpa Nabi, dia letak syarat kepada Nabi. Dia nak masuk Islam, tapi dia kata, aku nak bagi syarat ni. Nabi kata, syarat apa? Syaratnya kalau aku masuk Islam, kena ampun dosa aku. Dia kata gitu kepada Rasulullah. Awma alimta anna al-Islam tahdimu ma kana qablahu, kata Rasulullah SAW. Wahai Amru, kamu tak tahu kan, bila kamu masuk Islam, dia tak payah letak syarat, terus hancur, runtuh habis semua dosa-dosa sebelumnya. Kemudian begitu juga, tahniah juga kepada Ustaz Zul dan Ustaz Azlan, kerana mereka barangkali menjadi asbab. Nabi SAW menyebutkan, la ayyahdiyabika Allahu rajulan wahidan khairun min humri na'am. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau dengan sebab kamu, Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada seorang lelaki, itu lebih baik daripada gerombolan unta merah. Unta merah ini adalah aset harta paling bernilai di sisi orang Arab. Nabi kita, dengan sebab kamu, tak perlu kamu kata dengan ajak dia dengan lisan, tetapi kadang-kadang orang tengok dengan akhlak kamu ataupun dengan sebab apa saja, tiba-tiba terdetik dalam Islam, maka kelebihan kamu yang menjadi sebab itu lebih baik kurniaannya daripada unta merah. Itu saya simbolik je lah. Unta merah tu maknanya sebab dia harta yang paling bernilai pada orang Arab. Jadi saya mengucapkan tahniah kepada Ustaz Zul dan Ustaz Adlan atas sebab berdua, maka kita dapat menerima seorang saudara yang baru, insya-Allah. Jadi begitu juga kepada Rizan, saya ucapkan tahniah kembali kepada persaudaraan Islam, insya-Allah. Kita akan uruskan segala urusan pendaftaran dan apa-apa
perkara-perkara bantuan yang disediakan oleh pihak kerajaan negeri melalui lembaga zakat Selangor, kita akan cuba turunkan insyaAllah. Dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang menghadiri majlis kita pada pagi ini. Untuk seterusnya, saya menjemput yang bahagia Tuan Nazir untuk memberikan sepatah kata daripada mewakili pihak masjid kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya bagi pihak masjid, itu Jakarta Masjid dan semua pegawai masjid ucapkan selamat menjeluk umat Islam kepada Ramadan anak minggu. Alhamdulillah, tahniah kerana Ramadan telah diberi hidayah oleh Allah Taala untuk membuka hati mulut umat Islam. Sebab hidayah itu adalah hak milik Allah, bukan semua orang yang dapat hidayah. Hari ini kita di masjid ni kita ada ramai ustaz kita, Bilal Ustaz. Jadi kalau berkenaan dengan pembelajaran agama Islam boleh nanti kita. Dan hari ini saya dibawakan lepas pada urusan pencerahan pagi ini, Ramadan akan dibawa oleh Biro Dakwah kita urusan Islam di Islam untuk proses saja supaya kita nak implementasikan pencerahan ini. Dan harap Ramadan terus ditambah Islam. Dan pesan saya satu je lah, dalam Islam ni buat apa yang Islam suruh dan buat apa yang Islam tutup, dan bukan buat apa yang orang Islam buat. Tetapi kadang banyak juga benda-benda yang orang Islam buat tu bukan yang Islam tutup. Contohnya macam minum arak, semua orang Islam minum arak, tapi sebenarnya itu bukan yang Islam tutup. Jadi nak tahu apa sebenarnya yang Islam tutup, itulah perlu dia berhubung rapat dengan Ustaz yang kita ada ni lah. InsyaAllah mereka akan bantu. So itu saja saya nak cakap saya. Saya siap balik kepada Ustaz Hamdi seterusnya. Terima kasih. Kita akan Saudara Rizal untuk menceritakan serba ringkas bagaimana beliau mendapat hidayah dan dikurniakan hidayah dan keselamatan untuk masuk ke dalam agama suci ini. Dipersilakan Saudara Rizal. Okay. Saya Rizal Ahmad Ibu. Jadi mengapa saya boleh tergerak hati untuk masuk Islam? Sebab kejadian pada malam Rabu secara tiba-tiba sebelum saya masuk tidur, saya macam nervous nak sampaikan, sorry. Pada malam Rabu tu ada satu kejadian yang saya tak pernah rasakan seumur hidup saya. Dia macam kerasukan dan saya merasakan di situ seperti roh saya dibawa ke sesuatu tempat yang sangat-sangat sempit. Di situ saya cuma dapat melihat seperti satu kotak dan di situ roh saya dilantunkan berkali-kali dan diputarkan berkali-kali tanpa henti. Di situ saya merasakan kesakitan yang teramat sakit yang tak pernah saya rasakan seumur hidup saya. Dan di situ saya macam terdengar ada suatu suara yang mengatakan, beginilah azab seseorang ketika tiada dalam apa-apa pegangan agama. Di situ saya melontar kesakitan dan meminta tolong, tetapi apa yang saya dapat dekat itu seperti tak ada siapa yang dapat menolong. Dan saya ada berteriak yang memanggil dan meminta tolong ke atas nama Tuhan yang disebut di dalam Kristian. Tetapi masa itu apa yang saya dapat lihat di situ seperti ada suatu batu warna coklat. Dekat itu saya melihat nama tu ingin pecah, tetapi saya berusaha untuk memanggil dan dia tak dapat menolong saya. Setelah beberapa jam, 3 ataupun 4 jam kemudian, saya dapat balik lagi ke badan saya. Setelah pagi kejadian itu berlaku, saya merasakan sesuatu yang macam
tak betul pada diri saya. Dan petang tu saya merasakan ketakutan yang sangat-sangat pelik yang tak pernah saya rasakan sebelum ni. Dan saya memutuskan untuk berjumpa ustaz yang ada berdekatan masjid di kawasan rumah. Tu malam tu saya dijumpakan dengan ustaz tu, dan dia telah merawat, dan itu saya merasakan seperti ada sesuatu yang saya jumpa, dan itulah mungkin jalan yang diberikan, dan itulah jalan yang akan saya lalui sampai bila-bila. Yang dapat saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan macam ni, belah kanan. Okey. Tarik nafas. Tarik nafas. Lepas. Tarik. Lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu. 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 Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya mengaku tiada Tuhan selain Allah, dan saya mengaku Nabi Muhammad pensuruh Allah. Allah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah. Melalui ucapan tadi, malah sempurnalah syahadah yang dilakukan ke atas dirinya sendiri. Semoga beliau dapat menjalankan ibadah dengan baik, insyaAllah. Alhamdulillah. Seterusnya, saya dengan mewakili semua ni mengucapkan tahniah kepada Tuan Rizal. Berarti sekarang ni secara resminya sahlah Rizal adalah seorang Islam dan gugur seluruh dosa-dosa Rizal selama ada perkara-perkara yang dilakukan dahulu, apa sahaja dosa, perkara yang haram, perkara yang bersalah, semua itu Allah Ta'ala hapuskan dosanya. Bahkan sehingga yang berhubungkan dengan harta benda sekalipun, kalau haram sebelumnya menjadi halal kecuali ada sangkut dengan manusia. Betul. Kalau sebelum ni kita ada harta benda yang kita bertamu berinteraksi dengan secara riba ataupun secara judi sebagai contoh, kalau orang Islam tak boleh. Tapi kalau ada itu dalam simpanan Rizal, harta itu sekarang jadi halal. Sebab apa? Sebab dia tak memberikan pengulangan hak kepada orang lain. Tapi kalau ada sebelum ni kita ada berhutang orang, kena bayar juga lah. Itu sebab dia memberikan hak orang. Kalau ada kita merampas harta benda orang, kena serah balik. Tapi kalau kita berinteraksi dengan harta itu, contohnya harta judi, harta riba, kalau orang Islam, dia bertaubat, tetap halal. Tetapi kalau orang bukan Islam, dia masuk Islam, harta itu jadi suci untuknya. Asalkan bukan harta yang ada hak orang lain. Ya? Maknanya begitu sekali Allah SWT memberikan keistimewaan kepada orang yang baru memeluk Islam. InsyaAllah maka cubalah sedaya upaya untuk menjaga kesucian, kebersihan yang saudara Rizal dapat sekarang ini, insyaAllah. Jadi untuk seterusnya, saya rasa sekarang itu saja. Lepas majlis ini, InsyaAllah kami akan bawa Rizal untuk pergi ke Kelang, Majlis Islam Kelang, untuk urusan pendaftaran, dan saya akan tanya maklumat ke sana apa-apa lagi yang boleh kita buat dengan segera sebagai zakat dan sebagainya, saya akan dibawa silakan. Jadi sebelum menutupi majlis ini, maka saya mempersilakan yang bagian Ustaz Nur Hudawi, Mandur Cikgu Utama untuk membacakan doa. Tidak selesai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حمدا حميدا حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها من جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها إنك على الدرجات، وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, segala puji hanya bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam. Kepadamu kami berserah dan kepadamu lah kami memohon perlindungan. Salawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda dan para sahabat dan juga para tabi'in. Ya Allah ya Karim, sesungguhnya kami bersyukur pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan yang luas darimu ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, berikanlah pertolongan pada kami semua agar sentiasa dapat mengingatimu dan mensyukuri ke atas nikmat-nikmat yang telah Engkau kurniakan kepada kami semua ya Allah. Dan jadikanlah kami sebaik-baik hamba-Mu ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan ini perhimpunan yang sentiasa Engkau kurniakan rahmat ke atasnya, dan jadikanlah perpisahan selepas ini sebagai perpisahan yang sentiasa Engkau beri perlindungan ke atasnya. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agama-Mu dan ketaatan kepada-Mu. Allahumma syurna syu'ural mahabbati bainana warzuq qulubana bil karamah wa ahsin akhlaqana bin nuri wal hidayah wa tsabbit qulubana fi kulli ri'ayah. Ya Allah, sumburkanlah di dalam hati kami perasaan kasih sayang di antara kami. Hukumkanlah hati-hati kami dengan kemuliaan. Elokkanlah akhlak-akhlak kami dengan cahaya dan petunjuk-Mu ya Rabbal Alamin. Tetapkanlah hati kami dalam keadaan iman dan taqwa. Allahumma ij'al liqa'ana hadza bir-rahmah wa qiratina min fadlika maghfirah wa rizqah wa khatimuna bis sa'adah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dengan bacaan doa tadi, maka selesailah majlis kita pada hari ini. Sekali lagi